Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى آمين يا رب العالمين. Kitab Ad-Durrus Tsamin muka surat 68 baris 14 daripada bawah. وقال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وبعلومكم وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين يا رب العالمين. Kata pengarang Al-Syeikh Daud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullah ta'ala, dan bersalah-salahan ulama, adakah iktisab afdal atau tawakal afdal? Jadi sambung perbahasan dalam kitab Ad-Durrus Tsamin berkaitan dengan usaha dan tawakal. Jadi kita sudah membahaskan tawakal secara panjang lebar dalam kitab Penawar Bagi Hati Syekh Qadir Al-Mandili rahimahullah subhanahu wa ta'ala, membahaskan tawakal itu bukan bermakna tidak berusaha. Sebaliknya tawakal itu mestilah diiringi dengan usaha. Kemudian kitab Ad-Durrus Tsamin kita ni pula membahaskan berkaitan antara iktisab ni usahalah, dan tawakal serah diri pada Allah. Manakah yang lebih afdal? Maka dia pun sebut, dan bersalah-salahan ulama. Mana berlaku khilaf di kalangan ulama, adakah iktisab, adakah usaha itu afdal ataupun tawakal itu afdal? Maka jawabnya, maka yang mu'tamadnya, berlaku khilaf. Hak yang mu'tamad tafsir. Tafsir ni ada perincian. Bukan kita kata semata-mata tawakal itu afdal ataupun kita kata semata-mata usaha itu afdal. Tidak. Bahkan dia ada tafsir dia ada perincian. Tafsir sebut tafsir, okey, tafsir titik. Bukan sebut sebab. Bukan sebut sebab. Sebab bersalahan sebab bersalahan manusia, yakni bersalah-salahan, berbeza-beza keadaan manusia. Berbeza-beza keadaan manusia menunjukkan berbeza tahap dia perlu usaha atau tawakal. Yang mana afdal? Maka orang yang ada pada tawakalnya, tawakal manusia itu tiada picik hatinya, hati manusia. Tiada picik ni tiada sempit, makna luah. Dia tidak sempit dada lah. Dia kata orang yang ada pada tawakalnya, tawakal seorang itu tiada picik, tiada payah, tidak sempit. Tatkala kepicikan kehidupannya seorang, dan tiada milik akan meminta akan seorang, dan tiada bergantung dengan dia dengan seorang, nafkah yang lazim, yakni nafkah yang wajib bagi mereka yang tiada redha
dengan halnya, dengan hal seorang, maka tawakal manusia itu afdal. Okey. Sekarang dia kata manakah satu usaha dengan tawakal itu afdal? Maka dia kata ada perincian. Pertamanya kalau manusia ni, kalau tawakal, okey, zahirnya tawakal ni maksudkan di sini ialah tidak bekerja harap bergantung 100% hati dia dengan Allah. Hak ni dia masuk dalam perbahasan tasawuf yang mendalam sikit lah. Dia bukan tasawuf syariat macam kitab penawar tu. Dia dalam sikit. Bila dalam sikit, dia ada tawakal yang memang 100% hati dia serah pada Allah. Dia tak berasa macam, aku tak kerja ni dapat dok makan kat ni. Dia tak ada berasa begitu. Dia serah kepada Allah Ta'ala. Dia tak kerja pun dia tahu rezeki tu yakin sungguh. Bukan kita ni tak yakin. Bukan hak pesen kerja ni tak yakin. Yang kita pesen kita ni pesen nombor 2 sekali dia akan sebut. Pesen kita ni pesen yang mana kita tak tenteram hati kalau tak kerja. Waktu tu afdal kita kerja. Hak kita yang pertama ni, hati dia tenteram, tak berasa apa kalau tak kerja. Sebab dia yakin 100% rezeki Allah Ta'ala yang bagi. Contohnya Tok pondok lah. Dia mana ada kerja. Tok pondok mana kerja? Dia tak kerja, kebanyakannya kerjanya mengajar banyak. 24 jam daripada pagi sampai ke malam. Kerja dia mengajar je. Tak ada dia pergi tiba-tiba kerja buruh waktu pagi. Malam baru mengajar, tak ada. Biasa jarang lah jumpa gitu. Ada tu guru hak jual nasi lemak, ada juga. Dia jual nasi lemak, waktu mengajar dia balik lah. Ada yang dia tak jual nasi lemak, bini dia tolong jual. Jadi nak tampung ekonomi tok guru tu lah. Jadi dia kebanyakannya tok guru tak kerja. Apa? Sebab dia bergantung 100% hati dia pada Allah Ta'ala terhadap rezeki. Pondok elok bangun. Orang beri. Tak minta pun kadang-kadang beri juga. Kalau minta beri juga, beri saja. Jadi orang yang makam gininya tawakal afdal untuk dia. Bukan makna kita ni perlu tinggal tawakal tak. Ni tawakal maksud lain ni. Tawakal yang atas lagi. Tawakal dalam penama bagi hati tu nak mengajak kita supaya jangan kita malas kerja. Jangan sebab tawakal malas kerja. Ataupun sebab tawakal kita pun malas usaha. Usaha malas tu, tawakal pada Allah dalam keadaan usaha malas tu bukan tawakal yang sebenar. Syekh Qadir Buat Mari kata itu orang yang bodoh. Tawakal tak kena tempat. Tu tawakal tak kena tempat nak khabar. Ni tawakal yang dalam kitab kita ni dia tinggi sikit. Tawakal memang 100% 100% hati dia tak bergantung pada makhluk. Dia ada sampai tahap gitu. Mungkin kita berasa pelik sebab kita tak ada sampai tahap tu. Kita tahap iktisab afdal. Kita tahap kerja, buat kerja tu lebih afdal untuk cari rezeki. Inilah kitab fiqh pun ada bahas juga ni. Antara tawakal dengan iktisab mana lebih afdal. Kemudian dia kata, sampai tahap hati dia tu kalau tak kerja, tak usaha cari pitih, dia tak minta ke orang. Tu yang kedua tadi dia sebut. Dia tak minta ke orang, dia tak bergantung nafkah yang wajib ke atas dia beri kepada isteri anak-anak tu, tak bergantung pada orang lain. Dia punya hati dia sampai tahap gitu. Sampai tahap begitu. Maka orang ni tawakal lebih afdal. Tawakal bagi dia lebih afdal. Kerana adalah pada tawakal itu melawankan hawa nafsu seorang atas meninggalkan keinginan seorang ataupun keinginan nafsu dan lazat nafsu. Ni sebab afdal. Kalau boleh cari, boleh nak cari, tapi hati dia sampai tahap sudah yakin 100% pada Allah Ta'ala, tak bergantung pada makhluk, tak bergantung kepada orang beri pada dia pitih. Walaupun Allah Ta'ala akan hantar juga, tapi tak bergantung, sifat dia tu tak bergantung pada manusia, bergantung 100% pada Allah Ta'ala. Maka orang ni afdalnya tawakal, supaya dia ni tidaklah mencari kerja, mencari duit lebih tu kerana ikut nafsu, nak lebih. Sedangkan tuntutan dunia ni oleh syarak dalam bab tasawufnya tuntut sekadar yang halal dan sekadar keperluan sahaja, bukan lebih daripada kadar keperluan. Walaupun tak salah kita
cari lebih daripada hak keperluan. Tapi kalau hak keperluan tersebut menyebabkan kita lupa dengan Allah Ta'ala, kefarduan kita luput dan sebagainya, benda hak wajib kita patut buat, kita tak buat, maka tu tercela. Dan sabar ia seorang atas kepayahan orang tersebut. Jadi kalau tawakal, hati dia tahap tawakal, sabar terhadap apa yang dia sepatutnya dapat tu, dia dapat kemanisan kesabaran, kemanisan sabar dan tawakal dia itu terhadap apa yang dia tak boleh dapat lebih daripada hak sepatutnya, dia boleh sabar. Dia boleh sabar, maka hak ni tawakal afdal bagi dia. Tapi kalau dia dalam hati dia, naklah cari lebih sikit, nak bantu keluarga orang lain ke contohnya, maka orang tersebut ikhtisab, usaha lebih afdal, usaha kerja lebih afdal berbanding tawakal sekatu-katu. Bukan bermaksud kerja tadi tak ada tawakal, tidak. Tapi tawakal dia tahap syariat lah, tahap bawah. Dia tidak tawakal tahap tinggi macam ni. Ni biasanya orang tasawuf, yalah, orang sufi ke, tok guru ke, biasa sampai tahap ni lah, sebab tu boleh buka pondok. Tok guru mana ada kerja mana, tapi pitih masuk sokmo. Tu pelik tu. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, contohnya lagi tak baikah sebut orang perempuan pula, orang lelaki yang nak bernikah tak boleh menikah. Sebab apa tak boleh menikah? Sebab tak ada pitih. Tak ada pitih. Bila tak ada pitih dalam hukum fiqh sebut hukum dia makruh kahwin. Maksud tak ada pitih ni ialah tidak mampu untuk menanggung isteri lah. Mana tak ada kerja ke. Kalau ada kerja tapi ada pitih, ada kerja tapi pitih sikit, tu bolehlah kahwin tu. Selebihnya serah pada Allah Ta'ala rezeki orang kahwin ni. Ni tak ada pitih langsung, nonton. Tu tak ada pitih langsung. Nafsu ada, pitih ada. Nak bayar mahal tak ada. Nak tanggung nafkah tak ada. Maka orang begini makruh hukum dia kahwin. Lepas tu Syekh Mahalli rahimahullah sebut dalam kitab Kanzur Raghibin, dia kata, kalaulah orang tersebut sampai tahap tak nak sabar. Tak nak sabar, kena kahwin juga. Dan sekira-kira kalau dia ni tak kahwin, berzina. Ataupun boleh jatuh dosa. Maka orang tersebut, Syekh Mahalli kata, nikah juga. Walaupun tak ada pitih. Lepas tu pitih tu kan? Pitih tu dia sebut tawakal pada Allah Ta'ala urusan tersebut. Tu. Tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tawakal pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi berapa ramai orang yang faham gini? Tak faham ramai. Apa? Sebab orang tak belajar. Kalau orang belajar mudah. Ni boleh kahwin bila? Ada pitih, ada kerja sendiri, pitih banyak boleh kahwin. Kalau pitih sikit tak boleh kahwin. Jeng itu. Nafsu ni bukan boleh tahan, nafsu ni bukan boleh kontrol. Kalau boleh kontrol senang. Nabi SAW kata siapa-siapa yang tak mampu kahwin, hendaklah dia berpuasa. Lepas tu yang kalau kata puasa pun tak boleh mampu menahan juga, kahwinlah. Hak rezeki, tawakal pada Allah Ta'ala. Tu kata Syekh Ahmad Al-Mahalli. Biasa kita fiqh ni, jangan guna tasawuf. Ni kadang-kadang ada sebab dia guna helat tasawuf. Sebab tasawuf. Contoh dalam bab tarawih, sembahyang tarawih, mana afdal, sembahyang masjid ke sembahyang seorang? Khilaf ulama. Pandangan mu'tamad masjid lah. Pandangan kedua kata sembahyang rumah afdal kerana takut dia. Sebab sembahyang tarawih asalnya 20 rakaat, bukan 8. Jadi kalau 20 rakaat sembahyang ni takut ada perasaan, aku ni hebat juga 20 rakaat. Takut mari gitu. Tapi itu bukan pandangan mu'tamad lah. Pandangan mu'tamadnya afdal sembahyang di masjid. Cuma ada berlaku khilaf, tu disebut dalam Hasyiah Al-Jamal ala Fathil Wahhab. Kemudian kata musannif rahimahullahu ta'ala, dia. Dan sabar ia, dan orang yang adalah pada tawakalnya itu menyalahi yang demikian itu. Yakni kalau dia tu tawakal nak paksa diri dia tawakal sungguh 100% pada Allah Ta'ala, tapi dalam hati duk gelisah. Dalam hati duk gelisah, nak makan apa? Serah lah. Tapi nak makan apa ni? Dia mari gitu ke? Maka berusaha itu afdal. Maka kerja tu afdal. Bukan maknanya dia tak tawakal tak. Tawakal dia tu tawakal juga. Tapi tawakal dia tak sampai tahap dia tu hati dia tak gelisah tak. Dia masih lagi ada kegelisahan terhadap kehidupan dia, nak tanggung nafkah dengan guna duit apa dan sebagainya.
Tu tak salah. Sebab tu dalam bab tawakal dan usaha itu, dalam konteks hak ni ada khilaf. Yang mana lebih afdal bergantung kepada keadaan seseorang. Jadi tak ada masalah lah kalau kita kerja, sebab kita pada maqam kasbi dia panggil. Maqam untuk usaha. Dia ada maqam serah pada Allah Ta'ala. Semua rezekinya, apa, segala kehidupan serah bulat-bulat pada Allah Ta'ala. Kalau boleh sampai tahap gitu, bagus pula. Kalau sampai tahap gitu, maka kita ketika itu tawakal tanpa kita kerja, tanpa kita usaha, lebih afdal. Tapi kalau sampai tahap ada gelisah lagi, kegelisahan dalam hati, itu tidak menjadi masalah. Itu dia pada maqam kasbi. Dia berada pada tahap orang yang masih perlu usaha. Maka pada ketika itu, usaha bagi dia lebih afdal dan lebih baik. Kalau dia pilih tawakal juga, boleh jadi kurang pahala dan boleh jahat, boleh jadi tahap dosa pula. Dia mencegah sesuatu yang perlu ke atas dia buat, iaitu mencari nafkah pada anak isteri. Itu wajib. Tawakal itu tak sampai tahap tidak menggelisahkan hati, maka dia tidak boleh 100% tawakal semata-mata. Dia kena usaha dan wajib ketika itu dia kerja. Kemudian kata musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala, maka tatkala itu wajib berusaha pula. Wajib usaha. Mana tadi? Hilanglah. Menyalahi demikian itu, maka berusaha itu afdal pada hak orang tersebut, supaya keluar ia seorang daripada benci ketiadaan. Yang ni ketiadaan apa yang patut dia dapat. Dia tak dapat benda yang sepatut dia nak, dia rasa risau, dia rasa tak suka. Maka afdal bagi dia ketika itu usaha. Afdal ketika dia itu kerja. Dan tiada sabar ia seorang daripada ketiadaannya, ketiadaan apa yang sepatutnya dia dah dapat. Nafkahnya, pitihnya, duitnya, makanannya. Kalau tak usaha kau, dia tak gelisah, tak dapat sabar. Waktu ketika itu dia perlu usaha. Dia perlu usaha. Maka tatkala itu wajib berusaha pula. Makna kalau tak berusaha, dosa. Bila gelisah hati, dia membabitkan dengan Allah Ta'ala, dia akan salah Allah Ta'ala. Salahkan Allah Ta'ala, dosa lah. Salahkan takdir Allah Ta'ala, salahkan apa yang Allah Ta'ala tetapkan. Atau tawakal, tak ada benda pun. Dia main gitu. Tu waktu ketika itu, maqam hati dia itu afdalnya berusaha, bukannya tawakal 100%. Tanpa menafikan usaha kerja pun ada tawakalnya, tapi tak sampai tahap tawakal yang sebegini. Yang tawakal yang dimaksudkan ialah tawakal dalam penawar bagi hati. Itu yang wajib lah. Ketika usaha mesti ada sekali tawakal. Kemudian dia kata, dan demikian lagi wajib kita i'tiqadkan setengah daripada sam'iyat dahulu, yakni sebelum daripada mati, dan kemudian daripada mati. Noktah. Wajib juga kita i'tiqad kata ada benda-benda sam'iyat. Sam'iyat ni nama lainnya ghaibiyat. Sam'iyat dengan ghaibiyat maksudnya benda yang tak terlintas di telinga, tak pernah dilihat di mata. Itu sam'iyat. Benda yang dinukilkan dalam Quran dan hadis, dan benda tersebut kita tak tengok depan mata dan kita tak dengar dengan telinga. Contohnya benda sebelum mati dan benda selepas mati. Sebelum mati berlaku tapi kita tak pernah jumpa, maka tu jadi sam'iyat. Contohnya hari kiamat. Hari kiamat berlaku tapi dia tak berlaku lagi, jadi dia perkara sam'iyat. Itu berlaku sebelum mati. Berlaku sebelum mati. Sebelum mati ni makna sebelum kiamat. Kalau selepas kiamat, lagilah banyak benda. Hisabnya, mizannya, siratnya, pahala dosa. Itu lagilah sam'iyat. Benda atas dunia ni, benda-benda ada alamat-alamat kiamat belum berlaku. Itu jadi sam'iyat. Terbitnya matahari belah barat, turunnya Dajjal, turunnya Nabi Isa. Benda tak pernah bertemu lagi, tapi akan berlaku. Maka itu sam'iyat. Maka yang didahulu daripada mati itu, iaitu tanda hari kiamat. Tu. Di sini mana sebelum kiamat? Mati di sini maksudnya adalah sebelum kiamat. Bukannya mati ni mana mati kita ni semata-mata, tak. Mati seluruh makhluk lah, iaitu kiamat. Jadi sebelum mati ada benda sam'iyat tak berlaku? Ada, iaitu tanda-tanda kiamat. Yang kita tak tengok lagi. Yang kalau dah tengok dah, tak jadi sam'iyat lah.
Mungkin zaman sahabat, zaman Nabi SAW, tanda-tanda tersebut jadi sam'iyat. Bagi kita sudah tidak sam'iyat sebab telah berlaku. Dan bagi kita sekarang ni mungkin ada juga alamat yang jadi sam'iyat. Contohnya turun Dajjal belum berlaku. Turun Nabi Isa belum berlaku. Terbit matahari belah barat belum berlaku. Terbitnya binatang dabah belum berlaku. Semua belum berlaku. Tu alamat besar-besar kiamat berlaku. Tu alamat besar kiamat. Apa tu? Ad-Dukhan. 40 hari, 40 malam. Asap satu dunia. Bukan asap jerbu. Dulu ada ni nak dekat kiamat ni, Dukhan. Padahal Malaysia jerbu. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, mana tadi? Maka setengah daripada tanda hampir akan kiamat itu 3 alamat. Pertamanya sudah lalu. Apa dia? Iaitu tanda kiamat yang sudah lalu ni, seperti wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lama dah 1400 tahun lebih dah. Mana berlaku dah alamat kiamat yang tanda hampir kiamat. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam pun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah sebut dah. Kiamat ni nak hampir, tapi tak berlaku-laku lagi sampailah ke sekarang 1400 lebih dah. Dan zahir fitnah. Fitnah ni umumlah. Fitnah sama orang Islam ke, sama orang kafir ke. Dan zalim kezaliman. Ni jatuh dah kita sekarang. Dengan puak Israelnya apa semua tu. Tu zalim, berlaku kezaliman ke atas manusia. Dan berbunuh-bunuh ni perang. Kalau bahasa Arab, qatala yuqatilu muqatalah, makna berbunuh-bunuh ni maksud perang lah. Dan zahir dajjalun. Baca gitu zahirnya, terbitnya, keluarnya dajjalun. Yakni kazzabun. Kazzabun lagi. Siapa tu? Dajjalun kazzabun. Dajjal lah. Tu ya. Sekejap dia kata. Bukan. Dajjalun yakni kazzabun, yakni orang yang dusta, yang mendakwa mereka itu orang yang dusta akan Nabi. Orang yang dakwa dia Nabi. Berlaku dah Musailimah Al-Kazzab. Rasul dah hari. Macam dah. Belum mujur bukan mohik. Mengukai mohik habis aku Nabi. Jadi yang mendakwa Nabi ni orang yang dajjalun kazzabun. Orang yang kazzabun ni kalau mengaji bahasa Arab, orang yang paling banyak bohong. Kazzabun, orang yang paling banyak bohong. Kalau kadzibun, orang yang bohong ya. Kalau kazzabun, orang yang paling banyak bohong. Dan api yang nyata, api yang keluar di Madinah pada tahun 654 mungkin hijrah lah. Ni dah lama dah ni. Itu dah 1400 lebih. Lama dah. Dan perang Turki. Perang Turki bila? Wallahu a'lam. Apa yang maksudkan perang Turki? Kena cari syarah lah. Perang Turki ni adakah sudah berlaku ataupun bakal berlaku ataupun lagu mana? Yang pastinya peperangan itu antara benda alamat besar kiamat. Dan keluar pekerjaan itu daripada ahlinya. Keluar pekerjaan itu, pekerjaan mana? Perang tu lah. Daripada ahlinya, ahli perang. Itu alamat tanda-tanda kiamat. Dia kata 3 nampak macam lebih. Itu sebelum daripada kiamat. Tu baru pertama tu. Ni kedua. Keduanya barang yang berkekalan hingga sekarang. Tadi hak sebelum 3 tu dia pecah kategori. Iaitu benda yang telah berlaku, benda yang sekarang berlaku, benda yang akan berlaku. 3 lah. Tadi hak tadi tu benda yang sudah berlaku. Kira perang Turki itu sudah berlaku. Syekh Daud tulis ni zaman dia 1200 lebih hijrah, makna zaman dia sudah berlaku dah perang Turki ni. Sebab tu dia letak dalam perang Turki itu sebelum daripada kita. Kemudian keduanya barang yang berkekalan hingga sekarang, seperti dagang agama. Seperti dagang agama. Yakni apa maksud dia? Sedikit orang menolong akan agama. Sedikit orang menolong akan agama Allah Subhanahu wa taala. Ni umum sangat ni. Macam mana? Isu apa? Banyak. Dia sejak gini. Aku soalan. Muhib Al-Khali.
ataupun orang panggil Syekh Muhyidd itu, dia asal dulu bagus. Asal dululah, dulu zaman sebelum Covid. Dia mengaji dengan Tugu Haji Saleh Sik lah. Bagus. Jadi dia ceramah merata tempat lah. Lepas tu sejak Covid. Sejak Covid itu dia jadi macam mengarut sikit. Dia mengaji dengan siapa tak tahulah. Kalau mengaji dengan salapi berlih kali pun boleh tahan lagi. Ni tambah teruk kan tak tahu dia ngaji dengan siapa sampai jadi gitu. Buat live sendiri, buat tiap-tiap hari, baca kitab sendiri. Baca kitab pula, ialah kitab salah. Tapi kitab salah yang tidak ditapih ulama, dia nak ambil. Ataupun baca hadis ataupun Quran, tafsir sendiri. Mana ada tafsir ikut ulama ada. Dia baca kitab-kitab, ni Asy'ariyah, sesat. Cok dah sesat. Dia kata Imam Abu Hanifah kafir. Tak gila ke tu? Imam Abu Hanifah kafir, Imam Abu Hanifah Jahmiyah, Imam Nawawi Jahmiyah, Imam Ibn Hajar Asqalani Jahmiyah. Jahmiyah belaka. Jahmiyah tu sesat. Bukannya Asy'ariyah. Jahmiyah tu orang sesat. Mana dia telah menyesatkan ulama-ulama besar. Satu. Lepas tu dia kata Allah Ta'ala boleh ada anak. Tak gila ke tu? Boleh ada anak. Lepas tu dia cover lah. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Memanglah. Tu orang tak belajar sifat 20 jadi punah. Allah boleh buat anak tapi dia tak mau buat. Bahasa dia begitulah. Kalau mengaji sifat 20, mustahil sejak awal ada. Mana boleh Allah Ta'ala berkehendak nak buat anak sebab tu benda mustahil. Benda mustahil tidak bertakluk dengan sifat iradah. Tu kalau orang mengaji sifat 20 senang jawab. Dia buat mari dalil 30 dalil kali pun kita mudah tolak gitu. Lepas tu mengatakan mufti Malaysia Dajjal. Tak gila gitu. Banyak je. Sejak Covid sampai sekarang, baru sekarang bawa dapat keputusan sesat. Dia dah lama dah nak buat keputusan tu. Dia ada tangguh, sekarang baru warta. Mufti di Malaysia sesat. Lepas tu, sekarang ni, ya ikhwan, sekarang ni tak ada ulama dah. Tak ada ulama pula, dia seorang ikut ulama. Tu. Macam-macam tak tahu. Hina para ulama. Baca kitab ulama. Baca. Tengok ada perkataan Asy'ariyah. Hak ni silap ni, soneh ni. Pula dah. Jadi mengarut teruk sangat. Sebab tu sampai tahap warta sesat tu. Dan sekarang wallahu a'lam lah dengar ceritanya menjadi kes Bukit Aman, tak tahu. Tu serah ke depa lah pula. Dia nak saman pula dekat pejabat mufti. Boleh gedak lah orang tu. Aduh dah, ingat senang apa. Ni mufti faham pula ni. Dia kata kalau ada kacau negeri lain dia pun nak keluar fatwa sesat kau. Tu. Habis itulah kisah Muhyidd dia sampai sekarang. Tu baca kitab lagi kat live. Dia pelik kau, tak ada sistem nak sekat orang buat live ni, payah juga. Kalau dia sesat fatwa apa, orang dengar juga cakap dia. Kalau orang tak masuk dengan dia buat live orang dengar beratus-ratus. Tengok Muhyidd fans apa benda tu nama dia. Dia buat live macam kita tu, ratus orang tengok. Dah lah ratus orang tengok, ratus orang percaya. Tu tak dicahat. Dia orang kalau orang ajar-ajar sesat ni kalau buat live, beribu. Pelik gitu. Tapi kalau lurus sami 6 orang. Itu buat live 6 orang. Anak orang minat sini. Pelik sama sekarang. Orang minat ajaran sesat daripada ajaran tu. Tu pelik tu. Wallahu a'lam akhir zaman Maka sedikit maka dan sedikit apa tu? Tak boleh baca pula tu Sedikit apa tu? Tak tahu tu. Benda tu. Dan banyak khianat. Khianat ni lawan bagi amanah lah. Bukan amanah parti tu, bukan. Amanah adalah hadis Nabi SAW, tanda-tanda orang munafik. Tanda-tanda orang munafik 3. Pertamanya amanah, kalau khianat munafik. Munafik situ munafik amalan lah. Jadi khianat ni kalau berlaku secara umum lah, khianat harta ke, ambil songlak harta orang ke, harta kerajaan ke, apa-apa lah. Maka dia panggil orang yang khianat, lawan pada amanah. Maka hal ni timbul sangat banyak dah sama kita ni. Memang sekarang lah berlaku dah. Sampai sekarang. Dan menegahkan zakat.
Tak mau bayar zakat ni selepas daripada wafat Nabi SAW, iaitu zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Zaman dia sudah berlaku orang tak mau bayar zakat. Sebabnya Nabi SAW kan dah mati, dah wafat, tak ada dah syariat ni. Dia bagi puak tu. Jadi orang yang tak bayar zakat ni berlaku perang zaman zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Perang orang yang tak boleh bayar zakat. Tak boleh bayar zakat tu bukan sekadar tak boleh, dia menafikan kewajipan bayar zakat. Tu kafir. Menafikan kewajipan bayar zakat, tu kafir, kerana sebut dalam Quran jelas, wa aqimus salah wa atuz zakah. Dan menderhakakan dua ibu bapa. Ni jelaslah berlaku daripada dulu sampai sekarang. Itu tanda kiamat. Antaranya lagi ialah memberi salam kepada orang yang dia kenal sahaja. Itu pun tanda kiamat. Dia patutnya beri salam kepada orang Islam yang dia kenal atau tak kenal. Tapi kalau andai kata satu dunia nak berubah sekali pun dah berlaku dah, tak jadi dah tu. Kalau satu dunia buat pengumuman, Assalamualaikum wahai umat Islam. Start daripada sekarang kita bagi salam pada setiap orang. Tak ada dah, berlaku dah kan. Dan memutuskan arham, iaitu memutuskan silaturahim. Memutuskan silaturahim antara keluarga, adik-beradik, mak bapak, mak saudara, pak saudara, tu kan. Itu memutuskan rahim, hukum dia haram. Tanpa sebab lah. Kalau ada sebab, contohnya dia buat maksiat ke, kita tak boleh join sekali, tu memang bagus lah. Itu kita tak cakap dengan dia, memang patut lah. Sebab dia ajak kita buat maksiat. Dan menaruhkan orang yang cukai. Menaruhkan orang cukai ni maksud dia membayar cukai. Nanti turun Nabi Isa AS, antara benda yang dia akan hapus ialah bayaran cukai. Bayaran cukai akan dihapuskan. Orang Islam tidak dikenakan bayaran cukai, hanya kena zakat. Kemudian dia kata, dan minum arak. Ni zaman sekarang pun ada lah minum arak ni. 7E pun ada jual arak. Kalau kat Terengganu tak ada, Penang ada. Terengganu tak ada arak 7E tu. Kalau Penang melambak lah. Dan Penang kalau 7E tu jual arak, penjual dia tu biasanya lah, sama ada orang bukan Islam ataupun orang Islam yang mazhab Hanafi. Biasa kita tengok begitu. Kalau mazhab Hanafi boleh. Kalau mazhab Hanafi, dia boleh jual kepada orang kafir. Sebab orang kafir tu dia dikira sebagai tidak ada taklif atas dunia. Mazhab kita Syafi'i tak boleh. Mazhab Syafi'i kita, kalau siang hari kita bagi makan ke orang kafir pun haram, tak boleh. Sebab dia asalnya wajib puasa. Disebabkan dia kafir, dia tidak dituntut atas dunia untuk berpuasa. Tapi nanti di akhirat dia wajib ataupun dia kena siksaan tak puasa. Mazhab Hanafi dia lihat orang kafir nanti bila mati dia masuk neraka sebab kafir, bukan sebab tak sembahyang, bukan sebab tak puasa. Mazhab Syafi'i dan jumhur ulama dia tengok nanti dia masuk neraka sebab kafir, sebab tak sembahyang, sebab tak bayar zakat dan sebagainya. Dan menyatakan zina, yakni membuat zina secara terang-terangan. Tepi jalan zina. Hak ni berlaku kat mana? Negara kafir lah. Negara kita ni jaga kalau berlaku pelik tu. Negara orang kafir, relax je. Zina depan orang, siap buat pesta lagi. Tu dah berlaku. Dan menyatakan riba, yakni melaksanakan riba secara zahir terang-terangan. Adapun riba dalam bank-bank tu kena mesyuarat dengan majlis fatwa lah, dia benda yang baru. Dia tidak boleh. Kadang-kadang kalau dalam mazhab Syafi'i dia ada 4 robok tu dalam kitab fiqh. Kita fiqh munakahat, fiqh ibadah, fiqh muamalah, fiqh munakahat, fiqh jinayat. Kalau bab riba ni biasa dalam fiqh muamalat. Fiqh muamalat dalam kitab-kitab fiqh, sama ada Arab ataupun Jawi, dia perlu disulami dengan benda kontemporari. Kalau tak dia jadi ketinggalan. Dia banyak benda dah tak ada lah. Dalam kitab muamalat, fiqh muamalat, kitab turaf kita tu banyak benda dah tak ada. Sebab muamalat zaman sekarang ni makin berkembang. Sehingga kan memerlukan fatwa-fatwa terkini untuk menghukumkan sah ataupun tidak jual beli. Untuk mengatakan dia ni batal, kedok jual beli boleh, kedok berniaga hak ni, contoh forex dan sebagainya. Tu tak ada lagi, tak dah tu. Tu berhajat kepada fatwa. Lepas tu antara perkembangan fiqh yang paling
yang paling drastik pembesaran dia ialah fiqh muamalat. Kalau fiqh ibadat tak ada apa dah, memang sembahyang puasa hak tu ya, tak ada lah sangat apa isu sangat. Kalau ada pun waktu Covid hari itulah. Orang mati kena mandi boleh ke tak boleh mandi. Itu benda kontemporari yang boleh kata mudah lah nak kata. Kalau jinayat ada juga fiqh dalam turath. Tapi agak kurang diguna pakai. Kalau fiqh munakahat pun tak ada isu sangat. Tak ada isu sangat benda-benda baru. Melainkan semua tu ada dah dalam kitab. Cuma fiqh munakahat saja, fiqh muamalat saja dia ni pelik sikit. Dia kena benda-benda yang baru, fatwa-fatwa yang terbaru untuk mengharuskan atau mengharamkan sesuatu berdasarkan dalil-dalil ataupun kitab-kitab ulama yang kontemporari. Kemudian kata musannif, dan ketiganya barang yang lagi akan datang daripada barang yang lagi akan datang. Akan datang ni makna selepas matilah. Daripada beberapa tanda yang besar. Akan datang ni maksudnya tak berlaku sekarang, berlaku nanti. Contohnya seperti keluar Mahdi. Tak ada keluar Imam Mahdi pakat mengaku dah Imam Mahdi. Ni pun sesat juga ni. Imam Mahdi, nama dia disebut dah, iaitu Imam Al-Fatimi Al-Mahdi. Al-Fatimi nisbah kepada Sayyidatuna Fatimah, kerana Imam Mahdi ni mesti berketurunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Al-Mahdi, okeylah Al-Mahdi. Nama dia Muhammad bin Abdullah. Nama sebiji macam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau dia nama tu Muhammad Zafri ke apa ke, confirm bukanlah. Nama Zafri. Lepas tu saya ni Imam Mahdi. Sebab apa? Sebab saya semalam mimpi. Mimpi habis. Mimpi lah, ada orang mari lah, macam-macam. Padahal nama lain daripada Imam Mahdi. Jadi Imam Mahdi nama dia macam Nabi SAW, iaitu Muhammad bin Abdullah. Dan ialah Imam Mahdi ni wali Allah. Jadi nak kata kalau orang yang mengaku Imam Mahdi, makna seolah-olah dia mengaku dia wali. Pelik mengaku dia wali. Lagi terpelihara ia Imam Mahdi sepanjang umurnya umur Imam Mahdi. Terpelihara daripada mengerjakan dosa. Terpelihara daripada mengerjakan dosa ni maksudnya mahfuz, bukannya maksum. Maksum hanya Nabi dan Rasul. Kita pun boleh terpelihara daripada dosa, tapi dengan makna mahfuz, dengan makna terpelihara. Terpelihara di sini, mahfuz di sini maksudnya buat juga dosa tapi cepat sangat taubat. Buat juga salah tapi cepat juga taubat. Kadang buat dosa kecil, rasa macam buat dosa besar. Itulah hak sepatutnya. Cuma nak kata ni ciri-ciri Imam Mahdi. Tapi kalau dia tu pesen tak sembahyang, mengaku Imam Mahdi, confirm bukan. Mayang macam mana? Saya ni Imam Mahdi. Tak payah dah mayang. Pulak dah. Mari mana kita kata tak payah mayang Imam Mahdi ni. Lepas tu kita kena belajar benda-benda gini sebab ada ajaran-ajaran sesat di luar sana. Tambah-tambah media sosial ni memang sosial lah. Mensajikan benda-benda lah yang tidak sepatutnya. Tak mampu disekat. Dan lepas tu maka adalah pekerjaan Imam Mahdi ni muafakat, yakni serupa bagi pekerjaan Nabi SAW. Apa pekerjaan tu? Yakni diamalkan syariat Nabi SAW. Jadi syariat Nabi SAW berkekalan sampai kiamat, berkekalan sampai bila-bila, sampai terbit Nabi Isa AS pun dia guna syariat Nabi SAW. Turunnya Nabi Isa AS, khilaf lah. Dia duduk berapa lama pula? Ada yang kata 40 hari, ada yang kata 40 tahun. Sebab dia belum kahwin lagi. Dia akan kahwin di akhir zaman, selepas dia bunuh Dajjal. Kemudian dia kata ialah ni pekerjaan dia tu, ialah mengalahkan tentera yang zalimin, yang sesat. Tentera-tentera yang zalim, yang sesat. Dia Imam Mahdi keluar dulu, baru Dajjal. Jadi Dajjal keluar kemudian, Imam Mahdi keluar dulu. Berlaku perang, mari Imam Mahdi selamatkan keadaan. Lepas tu mari Dajjal. Mari Dajjal, Nabi SAW perintahkan untuk lari daripada Dajjal. Jangan buat berani gitu.
Nabi SAW suruh lari. Kalau contoh zaman Dajjal tu keluar, masuk WhatsApp. Dajjal masuk Malaysia. Tu contoh lah. Maka kena lari Lari bersembunyi ke mana. Jangan jumpa dengan Dajjal kerana fitnah terlalu besar. Fitnah terlalu besar sehingga kan dia seolah-olah dapat menghidupkan orang-orang yang mati di antara keluarga kita. Ngajak kita untuk ikut dia. Beri makanan-makanan yang ketika itu tak ada makanan dan tak ada minuman. Yang mana makanan orang Islam ketika itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Jadi kalau orang tak belajar akidah, agak-agak dia boleh percaya, macam mana kenyang macam tu. Kalau kita kata orang belajar sifat 20 tu harus pada akal, boleh Allah Ta'ala beri kenyang dengan tasbih tersebut. Sebab apa? Sebab Allah yang mengenyangkan, bukan makanan. Lepas tu sifat 20 ni ulama buat cantik dah. Cantik dah. Bukannya saja-saja. Yang sesat dan menghilangkan ia seorang Imam Mahdi akan segala raja-raja yang zalim. Menghilang ni makna menumpaskan. Menumpaskan raja-raja yang zalim, orang-orang yang zalim. Apa-apa yang kaitan dengan kezaliman dihapuskan belaka. Bila mari Dajjal, barulah terbit balik kezaliman lagi. Mari pula Nabi Isa, barulah bunuh Dajjal tersebut. Kembali aman dunia ni selama 40 tahun sebelum kiamat. Jadi lama lagi nak kiamat ni. Tapi lama nak kiamat ni bukan nak suruh kata tak apa, tak payah mayang lagi, bukan gitu. Hujan pun turun elok. Lepas tu hujan ni kita berterima kasih Allah Ta'ala. Sebab apa? Tanda-tanda kiamatnya ialah kering, tak ada hujan. Antara tanda kiamat setahun tu tak ada hujan langsung. Tak ada hujan pula berperingkat. 3 tahun sebelum keluar Dajjal tu, kalau contoh kita kata 3/3, maka tahun pertama 1/3 tak ada hujan. Tahun kedua 2/3 tak ada hujan. Tahun terakhir sebelum temu Dajjal tak ada hujan tu. Panah, tak ada hujan langsung. Ni hujan lebat ni kira alhamdulillah nampak lagi kiamat ni. Beda. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.